Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Mechanic Bar. Di channel ini kita dapat berbicara tentang isu-isu semasa dan isu-isu hangat. Topik pada hari ini adalah ajaran sesat. Pada pandangan saya, ajaran sesat ni bukan hanya tertumpu pada soal agama saja, tetapi apa saja jenis ilmu pengetahuan. Kalau kita ni yang sedang belajar sesuatu ilmu itu, kita tidak mampu ataupun tidak mahu menilai, tidak mahu mengambil lebih tahu, kita tidak mahu bertanya, tidak mahu berfikir tentang ilmu itu, maka kita ni mudah disesatkan oleh mereka yang sesat lagi menyesatkan. Jadi saya ingin beri komen yang lebih tentang masyarakat kita orang Melayu dan ajaran sesat, terutama sekali tentang soal agama. Kerana saya tengok pada tahun 2024 ni makin parah masyarakat kita ni dihayalkan oleh guru-guru agama yang palsu ni. Guru-guru agama yang sesat ni telah dan sedang menghayalkan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu ni pada saya adalah mereka yang menggunakan bahasa Melayu. Orang Jawa ke, orang Boyan ke, orang Bugis, orang Johor Riau ke, apa sahaja lapisan masyarakat di Nusantara ni yang menggunakan bangsa yang menggunakan bahasa Melayu dan mengamalkan adat budaya Melayu, itulah orang Melayu. Dan kita ni saya lihat mudah terpedaya dan dipedayakan oleh mereka yang menggelar diri mereka sebagai mullah, maulana, syekh, habib, apa lagi, tok guru, ayanda, maha guru, ustaz dan ustazah. Gelaran-gelaran ini kebanyakannya berasal daripada negara Timur Tengah. Kita ni orang Melayu, masalah kita adalah kita ni terlalu taksub dengan tok Arab. Saya nak cakap, saya nak berpesan, kita orang Melayu ni, kalau mana yang celah-celah Muslim ni, kita ni kan kebanyakan orang Melayu kan beragama Islam, jadi kita orang Muslim. Yang kita boleh sanjung, kalau kita nak junjung, kalau kita nak berselawat, itu hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan taksub dengan tok Arab yang lain. Tok Arab yang lain ni, diorang bukan maksum, diorang bukan special macam Nabi Muhammad. Diorang ni orang biasa saja. Kalau mereka ni bertauliah dan berpendidikan yang benar, contoh seperti jabatan-jabatan agama sesuatu negara ataupun negeri. Macam kat Malaysia kan, setiap negeri mempunyai seorang mufti dan institusi agama mereka. Kalau di Singapura mempunyai MUIS, Majlis Agama Islam Singapura, maka kita boleh ikut panduan daripada kementerian ataupun pendidikan agama yang sebegini, kerana ia diiktiraf oleh kerajaan dan mereka berlandaskan pada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, Quran dan hadis yang sahih. Ini kita boleh. Kalau kita ingin belajar tentang Islam itu, ilmu agama Islam, kita pergilah cari majlis agama Islam negeri ataupun negara kita, daripada kerajaan. Jangan kita pergi tempat yang suluk, tempat yang tidak benar, bawa kolong flat, di corok-corok masjid mana dah kita jumpa kumpulan-kumpulan yang kita lihat daripada jauh ni tanda tanya. Tapi saya mengerti bagaimana kita boleh mudah disesatkan. Pada tahun 2024 ni kita tengok banyak berita-berita tentang kegiatan-kegiatan sesat ni telah dibongkar oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa seperti di Malaysia telah membongkar kegiatan-kegiatan haram, kegiatan-kegiatan salah dan kriminal yang bertopengkan Islam. Dan di Indonesia pun sama. Pihak berkuasa pun telah mengenal pasti beberapa tokoh yang gelar diri mereka sebagai habib, cucu cicit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini sebenarnya tidak benar, mengelirukan serta ada unsur-unsur untuk memperbodohkan masyarakat kita. Jadi gini, kita ni orang Melayu pada tahun 2024 ni sudah maju.
Orang Melayu bukan lagi Melayu yang tunggang lembu sewaktu Jepun dah pakai kapal terbang untuk serang kita. Orang Melayu dah mula ada yang jadi doktor, jurutera dan sebagainya. Namun dalam kemajuan ini ada sebahagian di antara kita yang kurang pendidikan ilmu agama Islam. Di sinilah saya katakan lagi dan saya pesan, kalau nak cari ilmu Islam, kalau di Singapura, pergi ke Majlis Agama Islam Singapura. Bertanyalah kepada mereka bagaimana untuk saya mempelajari asas-asas Islam. Kalau di negeri-negeri seperti Indonesia dan Malaysia, bertanyalah kepada mufti masing-masing bagaimana. Okey, supaya kita tidak sesat. Tetapi kerana juga telah ada teknologi online, kesenangan online, dan melalui mulut ke mulut berita tentang seseorang ini yang digelarkan sebagai Mullah, Habib, Tok Syekh, Ayanda, Maha Guru, Ustaz, Ustazah, Habib dan sebagainya, ada mengajar di blok ni, ada mengajar di surau itu, ada mengajar di dalam hutan ni pun ada ajar juga. Jadi kita ni jangan mudah kita mencari ilmu, jangan kita terus terpedaya, jangan kita terus pergi kepada mereka. Kita belum tahu kelayakan mereka yang sebenar. Hanya kerana mereka ni pintar berbahasa Arab, ataupun mereka bila berbicara mengungkap hadis-hadis ataupun potongan-potongan ayat daripada Al-Quran, kita ni yang baru nak belajar Islam sudah terpegun dan kita percaya bahawasanya dia adalah orang yang benar. Inilah bermulanya kita mula sesat. Kerana saya tengok yang sesat ni sekarang pada tahun 2024 ni bukan orang tolol, tapi orang yang ada diploma, orang yang ada degree daripada lapisan masyarakat orang Melayu. Ini yang saya bimbang ni. Yang tolol-tolol, yang bijak-bijak laksana ni sekarang dah jadi tolol, dibodohkan oleh mereka yang bergelar sebagai Syekh, Habib, Tok Guru, Maulana, Mullah, apa sajalah kalam kejadah semua tu. Mereka dapat membodohkan kita. Bagaimana? Yang pertama, orang yang menyesatkan kita ni, dia punya mentality dia ni, dia sebenarnya kreatif tau. Walaupun dia dah separuh sengit, mental dia dah tak stable, tapi dia kreatif. Dan dia dapat kena pasti kita ni dahagakan ilmu Islam. Kita ni ingin tahu sesuatu ilmu Islam itu apa. Kerana kita ni tidak ada asas agama. Bila kita masih kecil, mak kita nak hantar kita pergi mengaji ke, pergi madrasah, kita tak mahu. Jadi kita dah tua, kita ada bodoh pasal soal agama. Dan bila kita dah mencapai akademik yang bagus, kita nak mencari Islam, kita diperdayakan oleh mereka yang bertompengkan Islam. Hati-hati. Macam saya cakap lagi, guru-guru yang gelar diri mereka sebagai cucu cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh, Mullah, Tok Syekh dan sebagainya, apa pun gelaran-gelaran ni yang mereka gelarkan diri mereka sendiri, kalau mereka tidak ada ijazah daripada kerajaan yang membenarkan mereka untuk mengajar, maka kita ni janganlah belajar dengan mereka. Tak payahlah. Kita harus tahu, kita kena dapatkan ilmu yang tulen dan sejati. Jangan belajar daripada guru-guru yang bersepah ni. Nanti kita kena tipu. Sebagai contoh ya, saya tengok ini diorang cakap sekarang heboh di Indonesia, di Malaysia pun dah ada. Orang yang mengaku sebagai cucu cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni pada mulanya cuma tukang jual mi bakso je. Cuma orang yang tak ada kerja, penganggur. Tetapi dia kreatif. Walaupun otak dia dah mula sengit, tapi dia kreatif tau. Dia dapat tahu, dapat hidu dengan hidung dia, mata dia dah tengok kau ni, walaupun kau pandai, kau ada degree, kau diploma, tapi kau tolol, kau masih blur-blur tau. Dia hanya perlu bercakap sedikit je, sepatah dua dalam bahasa Arab, kita dah terpegun. Orang Melayu kan peluk cium pantat orang Arab. Jadi bila kita dengar perkataan Arab je, kita tak faham sama ada dia maki kita ke itu potongan daripada ayat suci Al-Quran pun, kita dah mula percaya. Kita mudah percaya. Dia ni orang ni tahu. Dan orang-orang ni
Kalau celah-celah Pak Habib ni, dia sebenarnya bukan Melayu pure. Dia kebanyakan mereka campur India ataupun Tok Arab. Dia tengok muka dia hidung mancung, bukan macam aku hidung besar ni kan. Dia tengok hidung dia mancung, mata dia lain sikit, kulit dia lain. Dia tengok, wah, aku ni ciri-ciri macam orang Arab. Kalau aku tipu sekumpulan orang Melayu ni yang mencari ilmu agama, mereka boleh geraikan aku sebagai Habib, dan aku pun kena kelakuan macam seorang Habib. Apa jadi? Bila mereka menyebarkan ajaran-ajaran mereka, kita terpedaya. Kita keluarkan duit kita tahu, yang kita kerja susah nak cari ni, kasih dia. Dia dapat beli mobil, dia dapat beli handphone, dia dapat naik pesawat. Kita ni yang jemaah dia ni, dia nak mampus kerja, dia senang je. Senang macam mana? Dia cuma tinggal nak mengaku sebagai cucu cicit Nabi Muhammad. Kita ni pergi percayalah. Wah, percaya betul sampai cium tangan, air basuhan tangan dia kita minum dapat berkah. Bodohnya bangsa korang Melayu ni. Saya cakap lagi, kita jangan jilat pantat Tok Arab. Arab yang maksum, yang suci, yang kita boleh junjung hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saja kekasih Allah itu, Nabi kita. Dialah orang Arab yang sempurna, maksum dan dipelihara oleh Allah. Selain daripada Nabi Muhammad, tak ada lagi orang Arab yang Allah pelihara macam gitu. Yang sekarang yang kau tengok ni, yang mengaku sebagai mullah, mengaku sebagai tok guru, tok syekh dan sebagainya, diorang semua menipu. Percayalah. Macam kat Malaysia, dah mula ada orang mengaku sebagai Nabi. Nabi Melayu pula tu. Kenapa tahu? Kenapa ni Habib-Habib Nabi Melayu ni boleh dapat pengikut? Kerana kita ni orang Melayu tak boleh berfikir. Kita tak mampu fikir jauh tau. Kebanyakan kita yang mencari ilmu ni, tengok sikit kelebihan je, wah, dah kita dah macam, wah, langit tu dah nak roboh dah. Sedangkan musuh-musuh Islam kita, mereka dah pakai roket, pakai ballistic missile. Kita lagi dihayalkan oleh Tok Arab tentang Tok Arab pakai sarban, pegang pedang, naik kuda terbang. Apa ni orang Melayu? Jangan hayal macam gitu. Saya cakap lagi, ajaran sesat ni berbahaya kerana dia dapat merosakkan akidah kita, dapat merosakkan bangsa kita daripada dalam. Dahlah kita buang bahasa budaya adat Melayu, dah gitu kita peluk pula ajaran sesat, mampus bangsa kita ni. Jadi tolonglah, bila kita nak belajar agama Islam, ilmu agama itu, janganlah kita belajar di corong-corong flat, di corong bawah blok, di semak samun, di hujung kampung. Pergi ke institusi pelajaran Islam yang benar, yang diiktiraf oleh kerajaan masing-masing. Kalau kau tengok, kalau kau sekarang ni kau tengah belajar dengan seorang guru agama kat flat dia ke apa, kau tanya dia, ustaz ke, mullah ke, habib yang kau panggil dia tu, babe, nak tengok babe, kau punya kelayakan sijil untuk kau mengajar ni, kau ada kelayakan tidak? Kalau dia tak boleh produce pada kau janganlah teruskan pelajaran tu. Kau kena ulang kaji balik dengan ustaz atau ustazah yang benar-benar bertauliah untuk engkau dapat kepastian apa yang kau ajar ni betul ke tidak. Kau jangan sembarang tau. Kalau kau sembarang, nanti ilmu kau sesat, kau ajar orang lain, kau menyesatkan orang lain. Inilah bahaya dia. Jadi hati-hati wahai orang Melayu. Jangan taksub dengan Tok Arab sangat. Begitu taksub, sampaikan tak boleh menilai antara yang benar, yang hak dan yang batil. Tolong sikit apakah lagi soal agama Islam ni, jangan dibuat main. Kerajaan telah menubuhkan Majlis Agama Islam Singapura, telah memberi amanah kepada mufti-mufti untuk membantu kita, masyarakat kita. Jangan kita pergi terpesong pergi cari Nabi Melayu lah, cucu cicit Nabi lah, kakak kau punya lelaki lah. Jangan waste your bloody time. Okay, itu saja pesanan saya dan itu saja pendapat saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.